Hai semua, welcome to Everyone Can Fish. Dalam video kali ini, saya nak kongsi tips-tips macam mana nak pilih spinning reel yang sesuai dan bagus. Apakah aspek-aspek yang perlu anda pertimbangkan semasa nak beli atau semasa nak memilih spinning reel? Apa-apa yang saya share dalam video ini adalah sekadar basic tips ataupun beginner guide, panduan basic kepada kaki pancing yang tak tahu macam mana nak pilih spinning reel. Okey, untuk tips pertama ialah size spinning reel. Semasa nak beli mesin pancing, benda yang kena fikir pertama ialah size. Size nak besar mana, okay? So, kalau mesin pancing biasa, dia size paling kecil, size 500, sampailah size paling besar, 10,000, 15,000, 20,000, okay? So, bergantung kepada teknik pancing anda, ikan apa nak pancing di mana, anda perlu fikir size yang sesuai lah. So, di sini saya bagi contoh tips lah, okay? Kalau dia size 2,000 ke bawah, size 1,500, size 1,000, size 500, size 800, yang ni sesuai untuk udang, ikan sungai, ikan yang kecil, ataupun specially untuk teknik UL lah, ultra light. Kalau pancing UL pun guna size yang kecil. Kalau size mesin 2,000 sampai 3,500, yang ni sesuai untuk pancing biasa-biasa lah. Ikan sungai, ikan kolam, semua boleh. Lepas tu, kalau saiz 3,500 sampai saiz 5,000, yang ni saiz yang paling common lah. Saiz yang seberguna, multi-purpose lah. Semua pun boleh guna punya. Yang ni sesuai digunakan dalam kebanyakan situasi lah. Sungai boleh, kolam boleh, pantai boleh, laut pun boleh. Lepas tu, saiz 6,000 ke atas, yang ni saiz paling besar lah. Yang ni dia berat sikit, dia boleh letak lebih banyak tali, dia sesuai untuk laut dalam lah. Macam jigging, bottom, untuk ikan-ikan besar, sesuai lah. Okey, tips yang kedua, ball bearing. Ada dalam kalangan kaki pancing yang mungkin fikir lagi banyak ball bearing, dia lagi laju, dia lagi bagus. Yang ni tak betul, okey? Yang ni tak betul. Yang ni, idea yang ni ialah outdated sikit lah. Yang ni untuk mesin yang 2-30 tahun dulu, mungkin dia betul. Tapi sekarang, dia tak semestinya ball bearing lagi banyak, dia lagi laju, dia lagi bagus. Sebaliknya, kalau dia lagi banyak ball bearing, mesin tu dia akan jadi lagi berat. Lepas tu, kalau lagi banyak ball bearing, maksud dia lagi banyak possibility, lagi banyak chance untuk rosak lah. So, kita tengok video yang seterusnya. Saya ada buat perbandingan mesin banyak ball bearing versus mesin yang kurang ball bearing. So, di sini saya nak buat perbandingan antara mesin A yang ada 12 biji ball bearing dengan mesin B yang hanya ada 2 biji ball bearing. So, anda boleh lihat satu keayuhan, dia boleh tahan berapa lama, dia berapa laju, berapa smooth lah. Okay. So, anda boleh lihat lah yang bukan tak semestinya mesin yang ada banyak ball bearing, dia lagi smooth, dia lagi licin, dia lagi laju lah. Yang ni, you kena tengok quality ball bearing juga. Kalau quality ball bearing dia bagus, dia 2 biji ball bearing, dia pun lagi laju, lagi smooth dari mesin yang 12 biji ball bearing yang berkualiti rendah lah. Okay. Kalau menurut manufacturer mesin yang berjenama, mereka biasanya guna 2 biji sampai 6 biji ataupun maksimum pun 7 biji ball bearing saja. Sebab mereka buat mesin tu sangat tepat dengan saiz dia. Kalau mesin yang tak buat dengan saiz
dia yang tepat, dia kenalah guna banyak ball bearing untuk adjust balik sizing dia. Okay. So, mesin tak semestinya lagi banyak ball bearing lagi bagus lah. Okay. Dia ada kuantiti yang tertentu sudah mencukupi untuk ball bearing. Tak semestinya kena banyak ball bearing. Yang penting ball bearing yang berkualiti. Okay, tips yang ketiga ialah gear ratio. Yang ni sejak 2-3 tahun ni banyak kaki pancing yang ambil berat tentang gear ratio lah. Okay, apa maksud gear ratio? Gear ratio ialah satu pusingan handle berapa banyak tali boleh masuk, berapa pusingan spuyul lah. So lagi tinggi gear ratio, lagi laju lah tali masuk. Tapi adakah lagi laju lagi bagus? Yang ni tak semestinya. Yang ni bergantung kepada teknik memancing anda, ikan yang anda pancing dengan di mana anda pancing jugalah. So kalau spinning gear biasa dia ada gear ratio yang rendah ataupun power gear lah. Lepas tu yang biasa dengan yang tinggi. Kalau yang rendah dia bawah 501. Dia gear ratio rendah dia sesuai untuk tarik ikan yang kuat, ikan yang besar, dia sesuai lah. Dia macam kereta ataupun basikal, kalau you naik bukit, you akan guna gear rendah lah. So dia lagi kuat, dia senang nak tarik ikan besar. Gear ratio biasa 521 sampai 581, yang ni multi-purpose lah. Yang ni pancing mana-mana pun boleh guna. Lepas tu gear ratio yang tinggi 60 ke atas. Yang ni dia memang laju, dia sesuai untuk casting tenggiri lah. Biasanya kalau gear ratio tinggi, dia guna untuk casting ikan tenggiri lah. So yang ni dia sangat laju, masuk tali sangat cepat lah. Tapi dia kurang sesuai untuk lawan ikan besar. Sebab dia gear ratio tinggi, kalau you nak tarik, you nak lawan dengan ikan besar, you tangan kena sangat kuat lah. You kena guna tenaga yang sangat banyak, cepat letih lah. Okay, so dia tak berapa sesuai untuk lawan ikan yang besar. Okay, untuk tips yang keempat ialah max drag dengan komponen dalaman spinning reel. So, mungkin anda pernah tengok max drag spinning reel, ada yang tulis 10 kilo, ada yang tulis 20 kilo, ada yang sampai 30 kilo. Tapi betulkah anda perlu ada max drag yang begitu tinggi? Dan betulkah spinning reel tersebut ada max drag yang begitu tinggi? Untuk jenama yang trusted, yang sudah lama dalam pasaran, biasanya max drag dia hanya 10 kilo sampai 15 kilo. Unless dia ada specific model untuk heavy duty, untuk tarik ikan besar punya, dia ada 20 kilo, 30 kilo. Tapi harga dia biasanya nak dekat 1000 ataupun 1000 ke atas lah. Kalau anda jumpa spinning reel yang dia tulis max drag 20 kilo, 30 kilo tapi harganya bawah 500, anda kena berhati-hatilah. Sebab ada kaki pancing yang guna mesin yang tulis max drag 20 kilo, 30 kilo, tapi dia tarik ikan 5 kilo sahaja, gear dalaman dia pecah. Okay, so yang ni bergantung kepada pengalaman masing-masing lah. So, kalau komponen dalaman dia, main shaft, main gear, pinion gear dia, biasanya kalau nak tahan, dia dibuat dari brass, tembaga, stainless steel ataupun titanium lah. Dia lagi keras, dia lagi tahan, lepas tu dia tahan air mesin lah. And then tahan air mesin, dia pun saltwater series lah. So kalau saltwater series, dia ball bearing, dia pun kena tahan karat. Lepas tu dia ada sealing getah untuk prevent air mesin dari masuk lah, daripada masuk mesin lah. Tapi sekali-sekala anda pun kena cuci dengan servis mesin pancing jugalah. Okay, dia tak bermaksud yang saltwater series dia takkan rosak kena air mesin. Okay, lama-lama kalau tak servis, dia pun ada kemungkinan untuk rosak lah. So kena servis juga, kena cuci juga. Okay, benda yang kelima yang anda perlu fikir masa nak beli reel ialah jenama dengan made in mana. Okay, so sebenarnya jenama dengan made in mana tak penting lah. Okay, yang ni cuma
pilihan ataupun taste masing-masing lah. Ada yang suka jenama itu, ada yang suka jenama ini. Tapi actually jenama dengan made in mana tak penting. Okay. So sebab sekarang banyak rear yang made in China, made in Malaysia, semua branded punya, semua original branded tapi made in China, made in Malaysia tapi high quality. Okay. Anda cuma perlu berhati-hati dengan jenama yang dia tulis made in Japan tapi harga dia murah. Okay. So sebab biasanya yang betul-betul made in Japan harga dia 800 ke atas lah, 800, 900 sampai 1000 lebih. Yang tu harga biasa untuk made in Japan betul-betul lah. Kalau jenama tu dia cakap made in Japan tapi harga dia murah, you kena fikir tengoklah. Ataupun you boleh check tengoklah. Kalau dia cakap jenama tu jenama Jepun, made in Jepun, you pergi Google tengok di Jepun dia ada jual tak jenama ini. Ataupun dia cakap jenama tu jenama USA. Dan you pergi Google tengok di US dia ada jual tak jenama tersebut. Sebab takkan kalau dia jenama Jepun, di pasaran Jepun sendiri tak jumpa jenama tersebut. Okay. Tapi in general jenama dengan made in mana tak penting lah. So jenama apapun tak kisah. Kalau dia made in China pun sekarang banyak yang made in China pun sangat berkualiti. Tapi yang jenama kalau biasa yang digunakan di Malaysia untuk kaki panci Malaysia biasa Abu Garcia dari Sweden, Pen dari USA, Roy B Jepun, Daiwa Jepun, Shimano Jepun lah. Tapi Shimano made in Malaysia, Daiwa made in China ataupun Vietnam, Roy B made in China, Pen dengan Abu Garcia pun made in China lah. Okay. So made in mana tak penting. Kalau jenama pun tak penting sangat. Cuma kena berhati-hati dengan jenama yang tipu lah. Okay. Jenama yang dia bukan made in China, bukan made in Jepun, bukan made in USA, tapi dia tulis nama dia made in Jepun. Okay. Yang tu kena careful sikit lah. Okay. Okay. Tips yang terakhir dan juga tips yang paling penting sekali ialah bajet anda lah. Okay. So based on bajet anda buat pilihan spek anda, spek machine spinning reel yang anda cari dan anda buat perbandingan lah. Tengok harga pasaran berapa. Okay, sebab kalau anda beli online, mungkin sometimes anda akan nampak mesin yang sangat berjenama, spek yang sangat tinggi, tapi harga dia jauh rendah dari pasaran. So kalau nampak macam tu, anda kena berhati-hatilah. So sebab kebelakangan ini pun banyak case yang macam ni. So kalau anda nampak offer yang macam ni, branded, lepas tu spek tinggi, harga jauh rendah dari pasaran, kemungkinan ada barang tu barang palsu ataupun barang curi ataupun barang yang orang nak jual untuk cuci duit. So anda kena berhati-hati, buat pilihan yang betul, buat survey sendiri, and then beli based on budget dengan spek, dengan harga yang berpatutan dari penjual yang dipercayai lah. Okay. Sekian sajalah video untuk kali ini. Saya minta maaf kalau ada tersilap kata atau terkasar bahasa. Sila like dan subscribe ke channel ini untuk update yang menarik. Jumpa anda di video yang seterusnya. Selamat memancing.